Tetapi wajib haji kita mesti buat. Baru haji kita sempurna. Seandainya kita tak dapat buat, sebab-sebab yang tak dapat kita elakkan, bukan masalah, bukan sengaja nak meninggalkan. Misal saya bagi contoh, wajib haji, minggu lepas saya dah tunjukkan rajanya, bermalam barangkali di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Dan awak keluar daripada Arafah. Kita nak bermalam di Muzdalifah. Memang nak pergi Muzdalifah, tapi bas tidak datang-datang. Kita sudah berada di Arafah, tunggu bas. Dijanji pukul 10 malam bas akan sampai. Dah 12, dah pukul 2 bas tak sampai-sampai. Pukul 3 pun bas tak sampai. Tinggal 2 jam setengah saja sembuh. Muzdalifah akan habis. Tiba-tiba nak dekat pukul 4 bas sampai. Atau bas datang, bas sampai lambat, kemudian perjalanan repet sampai ke Muzdalifah dah subuh. Satu. Atau bas datang awal, tak awal sangatlah, dalam pukul 12. Tetapi atau datang pukul 10, bas sesat jalan. Ini biasa berlaku bas. Driver tu bukan orang yang tinggal sana. Kadang-kadang daripada mana negeri dia ambil. Orang Indonesia ada, orang Thailand ada, orang mana-mana negeri. So mereka bila salah jalan, kawalan ketat. Banyakkan one way. Kalau tersilap masuk, tak boleh patah balik. So mereka pasal pusing, kadang dia nak cari jalan. By the time sampai Muzdalifah, dah subuh. Jadi mana ini yang tidak disengajakan. Faham tak? Bukan kesalahan kita, bukan pilihan dan kemahuan kita. Maka haji tetap sah, umrah tetap sah. Kalau bagian haji dan bagian umrah, bagian haji, tetapi dia kena bayar dam. Seandainya kita punya masalah, kita yang tak mau pergi Muzdalifah, kena dam dan berdosa. Yang tadi tak ada dosa. Ini kalau sengaja meninggalkan Muzdalifah, kena dam dan berdosa. Bila kita dah buat perkara dengan sengaja, kita bayar dam. Untuk mencapai mabrur, dah jauh lah. Susah dapat mabrur kalau buat dosa. So kita kena jaga. So wajib-wajib haji ni satu perkara yang mesti diambil berat. Jangan ambil ringan. Ini kita sudah kan? Mabit berarti bermalam.
kita dah faham wajib haji yang pertama ialah kita niat daripada miqat. Itu dah bincang makna kita tak boleh niat di sebarang tempat. Kalau kita langgar, kita kena dah. Okey. Yang kedua ialah bermalam, yakni mabit di Muzdalifah. Muzdalifah ialah satu tempat 18 km dari Mekah, iaitu berhenti atau berlalu padanya selepas tengah malam hari Nahar Adha, setelah berangkat dari Arafah. Wajib hukumnya walaupun satu lahazah. Sunat memperbanyak istighfar dan doa semasa hendak ke Muzdalifah dan ketika berada di sana. Harus mengambil batu di Muzdalifah untuk melontar jamrah, tapi ia bukan matraman bermalam di Muzdalifah. Bagi jemaah lelaki yang kuat afdal bermalam hingga subuh, melakukan salat subuh berjemaah kemudian beredar. Okey. Baik. Kita bisa dalam bagian Muzdalifah. So kita daripada Arafah kita akan dibawa tak jauh. Apa 7-8 km saja daripada Arafah. Okey, kita akan dibawa dengan bas dan dibawa kita di tempat ini bernama Muzdalifah. Nabi kita pernah manasik haji Nabi pergi tempat ini. Okey, dan kita selalu ingat pergi Muzdalifah kerana nak kutip batu. Actually kutip batu tu bukan perkara yang utama kita nak buat. Batu tu kita boleh ambil di Mina sendiri, tak ada masalah. Okay? Yang penting kita berada di Muzdalifah, tempat itu tempat perkampulan doa, paling banyak rahmat juga turun di sana, dan kita nak berada di sana satu daripada amalan Rasulullah SAW, dan kita nak banyakkan berdoa di sana. Okay? Kalau dulu memang kita tak ada kemah kat sana, tak ada terus. Okay, kita pergi, bas turunkan kita, yang nak doa, banyakkan tak doa, kita batu je. Dan naik balik bas, bas tunggu, kita naik balik, terus kita pergi ke Mina. Itu dulu. Dan berubah. Bas lepaskan kita, dan bas jalan. Okay, satu round dia pusing balik, dia ambil kita. 1, 2, 3. Kalau dia ambil, awak mesti ada kat situ. Tak ada orang kena tinggal. Dia tak tunggu tau, dia angkat dia jalan. Siapa lambat, dia tinggal. Okey. Itu 1, 2, 3. Keadaan selalu berubah Dan pada tahun 2006, kerana orang dah makin ramai, maka kerajaan mengisytiharkan Muzdalifah tu. Siap pada malam yang pertama tu, malam raya dia Muzdalifah. Tapi seterusnya dia akan tetap Muzdalifah kan. Tapi seterusnya pada hari raya dan malam 11, malam 12, malam 13, siang dia Muzdalifah, malam dia jadi Mina. Jadi luar biasa kan? Tempat sama tau. Siang dia akan dikira sebagai Muzdalifah, tapi malam dia dikira sebagai Mina. So kalau dia Mina, bermakna awak duduk di sana, awaknya wajib bermalam di Mina, katanya settle. Tapi tidak disokong oleh semua orang, semua alim ulama. Ya, ada ulama kata tidak. Zaman Nabi ini adalah Muzdalifah, Mina lagi dalam 6 kata 7 km nak pergi ke Mekah dan kita jumpa Mina. Dia dua tempat, bukan satu tempat. Tapi oleh kerana terlampau ramai orang, so daripada Mina tu sampai ke Muzdalifah dia kira Mina. So daripada Mina sampai ke Muzdalifah dia kira Mina, dan hanya pada siang hari saja kawasan Muzdalifah dibilang Muzdalifah. Okey. So untuk mengelakkan ini, sebagian syekh haji mengusulkan kalau kita tak dapat pergi ke kawasan Mina yang sebenar, kita bayar dam. Tapi untuk mengelakkan itu, kita pergilah sekejap ke Mina. Bermalam di Mina
So akan tengok banyak jemaah yang akan keluar dari Muzdalifah, jalan kaki pergi ke Mina malam. Okey, biasa mereka buat untuk beri supaya tidak menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kenapa kerajaan Saudi buat demikian? Kerana kaedah usul fiqh yang bermaksud pemerintah mempunyai hak untuk mengubah sesuatu. So pemerintah mengubah ini adalah untuk maslahah umat. So kita kena terima. Namun kita rasa tak puas hati kan? Kita tukar sebab tempat itu memang Muzdalifah. Okay. Dan kita punya muasasah Singapura punya jemaah, kita punya kemah kat sana. Kemah kita di Muzdalifah. Kita terus 3 hari 2 malam atau 4 hari 3 malam akan stesen di sana. Okay. So kita tak ada keluar-keluar. So cuma yang dikatakan bahawa hari bermalam di Muzdalifah tu ialah malam hari raya jam 12 malam sampai subuh. Itu waktu bermalam di Muzdalifah. Yang lain-lain malam kita berada di Muzdalifah, itu bukan bermalam di Muzdalifah. Kita bermalam di Muzdalifah dalam setahun antara 2 jam 2 jam setengah sahaja. Dalam setahun. Okey. Jadi kita kena ambil berat dalam masa 5 jam 5 jam setengah. Sebab di sinilah kita lihat banyaknya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Senantiasa pengikut kita daripada Arafah ke Muzdalifah ke Mina sampai hari Tasyrik, paling banyak rahmat. Rugilah orang yang dapat berjumpa 5 hari ini berada di tempat mereka, yakni orang-orang ini awak berada pada 9 Zulhijjah, awak berada di Arafah, 10 Zulhijjah awak berada di Muzdalifah dan Mina, dan 11 sampai 13 awak berada di Mina. Masya Allah, bertuah, sangat bertuah orang. So awak berada tempat yang at the right time and the right place, kan? Masa yang terbaik, tempat yang baik. Kadang-kadang orang tak sadar. Contoh, kita pergi ke Arafah, banyak yang sia-siakan Arafah ni. Dia tak nampak yang dia adalah manusia yang Allah pilih di antara ramai untuk melakukan munajat kepada Allah. Banyak wali-wali Allah yang nangis, yang betul-betul merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam saya berada di KL. Tentang di Raya, pesta buku, dan saya jumpa satu kitab. Actually kitab tu dulu saya beli buku, kemudian pekerjaan itu kasih kita. So kita tengok simple aja, tipis. Namanya Risalah Munajat. Dan saya ambil, saya ada banyak kitab dah, saya kasih adik saya. Dia pun taruh atas meja, kita tak buka lah. Tiba-tiba dia buka, dia terharu membaca. Lepas tu semalam kita fikir, dia bawa buku tu, kita baca, ya Allah. Tak boleh tahan air mata kalau baca buku tu. Terus, saya pergi balik kedai itu, padahal saya dah penat tu. Saya pergi kedai itu, saya ingat kalau ada banyak saya nak ambil. Tak ada barang. Tak ada barang. Tapi saya dah mau place an order. Mungkin boleh dapat, dia kata boleh dapat kalau ada stok. Jadi, ini doa-doa ni, kalau orang yang ahli ibadat, dia baca, saya cakap awak tak kering mata. Tak boleh kering mata. Dengan doa-doa yang begitu betul merendah diri pada Allah. Okay? Saya got no promises, tapi tengoklah sampai masa itu. Awak kena sign up for something untuk dapat. Tak sign up for bengkel haji belum tahu dapat. Okay? Pasal itu benda itu bukan hadiah dari saya. Tapi untuk bengkel haji kita berapa bulan? 8 hari bulan September. Okey? Nanti mesti siapkan borang. Nanti buka kelas, borang siap. InsyaAllah setiap seorang akan dapat 3
3 risalah. Doa selamat ke risalah, selawat Nabi ke risalah, murid lepas solat. Dan yang ini saya dah buat order, saya tak tahu dia dapat ke tidak. Kalau boleh dapat buat masuk, boleh dapat barang, kita akan usaha untuk buat masuk. Nanti minggu-minggu anak saya balik, saya suruh dia buat sikit-sikit. Dia tak ketara sangat. Okay? Dan kalau barang tu ada, tak janji lah, barang tu ada, awak sign up for medical lagi, setiap surang pada dapat saya. Setiap surang pada dapat. Dan saya tak tahulah, saya baru tiba tadi pagi, saya cerita kat masa saya kita terapi dengan anak saya. Saya cerita dengan dia doa tu beri makna baru sikit, doa tu beri makna dengan anak saya pun tak boleh tahan dari mana. Dia punya doa, Masya Allah, awak tak boleh tahan. So kalau kita pergi ke Muzdalifah ni, apa kita nak buat? Apa kita nak buat? Nak berdoa. Doa yang macam mana? Doa yang boleh menyentuh hati kita. Kita bukan pergi sana untuk nak bersukaria, nak berbual-bual, tidak. Kita nak benar-benar berdoa. Kita cuba bayangkan Nabi pergi sana untuk berdoa. Berdoa, minta rahmat, minta belas ihsan, minta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni hamba yang sangat kerdil. Okey. Kalau kita perhatikan kenapa kita tunduk-tunduk kutip batu. Memanglah kutip batu nak melontar. Itu zahiriah. Kutip batu nak melontar, itu zahiriah. Tapi kalau lihat angle yang lain, okey. Kalau kita bayangkan ini orang kaya. Kaya betul. Dia taburkan duit, bukan duit 10 sen 20 sen. Kan? Sedangkan orang kahwin tu, pengantin datang, ditabur beras kunyit kan, dan duit di mesin, ada tak? Ada tak ada? Dulu, sekarang ada buat lagi? Ada orang buat, banyak orang dah tak buat, Malaysia masih buat. Orang tanya Ustaz Azhar Idrus, boleh tak kita tabur pengantin dengan duit dan beras kunyit? Apa beras kunyit? Tabur dan dia tahukan duit. Dia tabur ni, budak-budak berlari-lari kan. Bukannya banyak di mesin itu. Budak-budak berlari-lari tak nak duit tu? Dia Ustaz Azhar jawab paling senang kan. Dia kata boleh atau tidak? Apa hukum menabur beras kunyit bila pengantin datang? Kata dia harus. Boleh tabur. Asalkan pengantin lelaki dan pengantin perempuan tu ayam. Ayam kalau tabur beras lah. Jadi dia tok-tok dia patut-patut dimakan. Itu juga dekat dia kan. Kalau kita manusia berapa buang beras. Dan kita ajar budak-budak ni berhasat dengki di mesinnya basah. Tapi kadang-kadang kita tengok kalau orang yang kaya barangkali ditabur baju-baju, dulu kata dia tabur duit kan, orang gebur. Cubalah satu orang tabur pada kita RM100. Duit kertas, setiap sekeping kertas $100. $1,000. Awak nak gebur tak? Tak lah, RM1,000. Dia tabur, semua melayang-layang. Ambil, kutip. Mana orang kaya tabur rezeki, kita orang miskin mengutip. Padang Arafah, bayangkan Allah tabur rahmat. Aku hamba yang kerdil, aku hamba yang fakir. Selalu kita tengok ustaz-ustaz tulis al-fakir ilallah, orang yang fakir kepada Allah. Benar-benar kita fakir, benar-benar kita mengharap pertolongan dan rahmat dari Allah. Seolah-olah kita mengutip batu macam kita mengutip rahmat dari Allah. Bayangkan itu. Akan menitis air mata kita tu. Banyak sangat rahmat kita memerlukan. Hidup kita telah banyak kita sia-siakan. Kita telah banyak mengikut hawa nafsu kita. Kita telah banyak merosakkan kehidupan kita. Orang tak merosakkan kita, kita merosakkan diri kita sendiri. Kerana terlalu lalai, kerana terlalu sombong, kerana terlalu angkuh. Kita rasa diri kita hebat, kita rasa diri kita kuat. Kita rasa diri kita bagus. Kita rasa diri kita serba boleh. Padahal kita serba kekurangan.
Dan hari ini kita ada kesedaran. Kita membongkok mengutip batu. Orang yang membongkok mengutip batu bila dia teringat yang dia seolah mengutip rahmat Allah untuk menjalani baki hidup dia supaya dia menjadi hamba Allah yang taat, supaya dia dapat tunduk betul-betul kepada Allah. Hanya rahmat Allah, hanya pertolongan Allah, hanya pemeliharaan Allah saja dia akan dapat kebaikan hidup di dunia ini dan di akhirat, akan menipis air mata. Dan kita kutip batu tu untuk buat apa? Untuk kita nak rejam. Apa yang kita nak rejam? Mazmumah kita. Kita ada banyak mazmumah, sifat-sifat yang keji. Kita tak suka mengalah. Kita tak suka tunduk dengan orang. Okay? Kita selalu pandang orang semua salah, orang semua tak betul, orang semua tak baik, orang semua tak bagus. Tak usah kita nak pergi jauh. Kadang-kadang kita adik-beradik pun kita tak sehati sesaluan. Kadang kita adik-beradik bercakap-cakap, bergaduh-gaduh pasal apa? Kita rasa kita hebat. Alah, abang tengok apa dia? Banyak besar. Dia seminar tu dia ingat dia pandai sangat ke apa. Jadi kita tak perasan yang kita kecil-kecil ni datang dari satu mak, satu bapa. Kita kecil-kecil main sama-sama. Dah dewasa kita kasar satu sama lain. Kita berazam kita akan menjadi ahli keluarga yang baik. Yang lemah lembut. Yang tawaduk, yang bertolak ansur. Kita akan jadi isteri yang baik pada suami. Kita akan jadi suami yang baik pada isteri. Kita akan jadi anak yang baik pada ibu bapa. Kita akan mengubah diri kita. Kita akan lontar sifat-sifat yang tak baik. Sifat-sifat lalai, pentingkan dunia. Kerana dunia, ada klien nak jumpa, ada dia tu nak jumpa, ada orang nak jumpa, ada bisnes. Tinggal solat, tinggal maghrib, tinggal waktu-waktu solat. Habis apa nak buat? Cari rezeki. Cari rezeki tak salah dalam Islam. Tapi kita suka diperdayakan mencari rezeki sampai menderaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah lalai hidup kita banyak macam itu. Okay? Kita nak tolong orang, tapi kita tak tolong diri sendiri. Kita sanggup tunggu semua banting tulang untuk raikan apa majlis di rumah orang. Majlis hari jadi, majlis kedui kenala, majlis kerja kahwin. Tapi kita sampai kita tinggal solat-solat kita. Sampai kita dedah aurat-aurat kita. Sampai kita telah melampaui batas dalam pergaulan kita. Ini yang kita nak buat. Kita tetap akan hidup bercampur dengan kaum keluarga kita. Tapi kita tidak mahu kaum keluarga kita, saudara mara kita, pekerjaan kita, kehidupan kita, anak cucu cicit kita, harta benda kita melalaikan kita daripada tunduk kepada Allah. Siapa yang dunia ni memperdayakan dia dengan berbangga-bangga, dengan merasa diri hebat, kerana banyak harta dia, kedudukan dia, nama dia, dia adalah termasuk orang yang rugi. Hidup hanya sekejap. Dalam kehidupan kita, dalam dunia ni, kita selalu ingat, orang beriman dia tak kisah. So dia tahu, setiap ada untung, mesti ada rugi. Setiap ada baik, mesti ada tak baik. Setiap ada suka, mesti ada duka. Kita tak boleh suka aja untung, aja menang, aja bagus, aja. Ada orang puji, ada orang mesti keji. Orang puji kita happy, orang keji kita marah. Okay? So kalau kita boleh terima hakikat hidup ni, kita harap rahmat Allah. Seolah kita mengutip rahmat Allah untuk menjadi manusia yang baik. Inilah jalan-jalan siratal mustaqim yang turun pada hari ini. Dan aku akan mengharap meneruskan kehidupan ini dengan rahmat yang aku dapati. Dengan pimpinan dan taufik hidayah dari Allah. Dan kita akan melontar segala sifat kita yang tak baik. Kita melontar syaitan berseko tetap keakan diri kita sampai kita mati. Okay? Kita melontar syaitan yang kat luar tak nampak. Nampak macam mana bentuk syaitan? Tak nampak. Jadi kita lontar tu jamaah lontar apa? Kita ibarat macam Nabi Ismail melontar syaitan. Kita tak nampak syaitan. Kita lontar nafsu kita yang ditunggangi oleh syaitan. Nafsu kita, nafsu amarah kita dan selalu menyuruh kita kepada keburukan. Kita akan lontar dia kerana dia ditunggangi oleh syaitan.
Kita akan belajar bersungguh-sungguh untuk menjadi manusia baik. Kita tak mungkin jadi manusia baik kalau kita tidak ada penyuluh hidup. Penyuluh hidup ialah ilmu pengetahuan. Jangan ingat pergi haji sekadar pergi haji. Kalau pergi haji, tak ada belajar agama, terus pergi haji, takut-takut banyak kerosakan dan kebaikan. Kalau balik daripada Mekah, jangan ingat kita dah sempurna. Sebab saya dah pergi haji. Nothing more to do. Saya solat 5 waktu apa? Saya hari baca Quran. Saya puasa bulan Ramadan. Tapi ingat, hati ni mudah berkarat. Kalau tak disirami, tak dijirus, dibersihkan, nanti hati akan berkarat. Nak jirus tak bersihkan hati macam mana? Dengan ilmu pengetahuan. So, bila kita kutip tu, kita akan ingat, aku tengah kutip rahmat-rahmat Allah dalam hidup aku. Ubahlah, sampai bila kau nak berubah? Sampai bila kau nak ikut hawa nafsu? TV tak habis-habis. Program pas satu program. Tengok cerita Melayu, tengok cerita Hindustan, tengok cerita itu, tengok cerita ini. Lagu tak habis-habis. Okay. Dan kita tengok diri kita tak habis-habis. Kita asyik nak pergi shopping. Tak habis-habis beli baju. Baju dah banyak, beli lagi. Baju dah banyak, beli lagi. Sampai bila nak stop? Okay. Rumah kita dah cukup, Alhamdulillah, dapat kawasan yang bagus, dapat jiran yang bagus, sudahlah. Nak kaya lagi, cari duit. Tak fikir halal haram dosa pahala, semayang tak buat, apa tak buat. Sampai bila? Kita dah ada satu rumah kat Singapura, Alhamdulillah, besar kecil, tapi tak puas hati. Hendak beli satu rumah kat Malaysia. Kalau balik-balik Malaysia ada tempat tinggal. Dari sana sanggup hidup untuk bayar riba. Banyak orang dia tak kisah. Why not? Investment. Invest untuk kehidupan sesudah mati. Itu dia tak fikir. Dia invest dunia, dia mati rumah anak-anak punya. Dan kita di akhirat kena azab sebab kita bayar riba. Kita bayar riba. Dari mana nak cakap duit ustazah nak beli rumah cash? Dan jangan beli. Tak ada duit, jangan beli. Awak banyak duit. Saya boleh beli 3 buah rumah, no problem. Saya just sign check semua bayar. Cash, tak ada hutang. Beli, bukan 3 rumah. 30 rumah pun boleh beli kalau mampu. Tapi awak kalau satu rumah, awak masih bayar bulan-bulan. Kat sana bayar lagi. Sampai bila? Sampai bila nak hidup macam gini? Islam melarang kita membuat. Islam mencegah kita membuat. Sampai bila tanya diri kita, aku ni bekerja? Sampai bila aku nak masuk kumpulan-kumpulan? Ataupun apa ni, ada macam staffnya dance, staffnya dinner and dance, staffnya itu, staffnya ni, yang campur aduk lelaki perempuan. Kenapa aku mesti tak bawa kaki aku ke tempat ini? Kenapa aku tak boleh bawa kaki aku hanya ke tempat yang baik? Kita mesti sosial lah sikit, ustazah. Kita mesti campur. Campur bukan berarti meneraka pada Allah. Kita pergi ke Mekah ni semua kita nak fikir. Nak reflect balik kita punya life. Kemana kita telah habis zaman muda kita? Kemana kita telah sia-siakan kebanyakan umur kita? Dari mana rezeki yang kita perolehi hari ini? Hari ini awak boleh ada rumah batu 3 tingkat. Awak boleh ada rumah Singapura, Malaysia. Awak boleh ada kereta. Awak boleh ada investment di Indo, itu dan ini. Dari mana awak dapat duit? Jalan halal, bisa. Ada zakat tak? Jalan haram, kena azab. Ini yang kita duduk dekat di Muzdalifah, di Arafah dengan air mata saja tau. Kita berfikir dengan fikiran, dengan semangat yang kental untuk kita berazam kuat. Aku akan hancurkan mazmumah. Aku akan hancurkan sifat keji aku yang melalaikan aku daripada mengerti Allah. Yang jauhkan aku daripada Allah. Yang mendidingkan aku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita akan balik. Suka tak suka, mau tak mau mesti balik. Jangan ingat kita muda. Mungkin yang tua-tua balik dulu. Aku ada at least ada 20-30 years nak hidup. Belum tahu. Kita selalu berfikir, saya dah cakap awak, orang-orang beriman di Padang Arafah, di Muzdalifah, di Mina, air mata dia tak berhenti mengalir.
Masa tawaf dia menangis, masa sa'i dia menangis, masa ta'lum dia menangis. Air mata dia sebab dia nampak. Dia nampak rahsia di sebalik perbuatan dia. Allah tak suruh kita pergi kutip batu. No, kutip batu ingat. Kutip batu itu apa? Ini ibarat kutip rahmat Allah yang bertaburan. Kutiplah 5 hari ini. Sebanyak-banyaknya mintalah. Sebanyak-banyaknya doalah. Merayulah. Ud'uni astajib lakum. Doalah kata Allah. Aku beri. Allah akan kabulkan doa kita. Cuma Allah taruh 2 syarat saja untuk pengkabulan doa. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ikutlah perintah aku. Berimanlah kepada aku. Pasti doa-doa kita di Arafah, di Mina, di Singapura, di mana pun Allah akan kabul. InsyaAllah. 2 saja. Okay. So bila kita kutip tu, kita kutip dengan seolah-olah memang batu, tapi kita bayangkan macam rahmat Allah yang kita kutip. Bila kita melontar, kita nak melontar sifat-sifat kita, karakter-karakter kita yang keji. Kita tak perasan kita ada sifat yang tak baik. Yang kadang-kadang kita kasar dengan orang. Tak ada kelembutan. Kita tak pernah menampakkan kasih sayang. Kita seolah-olah pada kita duit boleh beli segala-galanya. Aku dah kasih duit, tapi apa tak? Sometimes dalam kehidupan, money mustahak. Tapi moral support juga mustahak. Kadang-kadang kita kena tunjukkan kasih sayang. Kita kena bertolak ansur dalam hidup ini. Ada orang tak boleh tolak ansur, tak boleh berlebih kurang, tak mau memaafkan kesilapan orang. You boleh lah, you punya orang always forgiving. I know, I tak boleh maafkan kesalahan orang. Orang kalau buat salah dengan saya, saya ingat sampai ke mati. Bagaimana Allah nak maafkan kita? Kesalahan orang baru sikit saja. Bukanlah banyak. Tapi kita dendam, simpan kat dalam hati. Ada orang yang mazmumah, dia jahat, terlalu jahat. Dia bencikan orang ni, tapi dia action macam baik. Bila dia senantiasa menanti saat. Saat apa? Saat kejatuhan orang ni. The moment orang ni misalnya jatuh, kalau dia berniaga, jatuh bankrupt. Jatuh, perniagaan dia terlungkur, dia kena accident. Orang kata kesian dia, perniaga dia habis. Dalam hati orang ni, bagus. Ada orang macam itu. Kalau kita ada sifat macam itu, kita ada sifat dendam kesumat. Kita dendam seseorang, kita tak mau orang tu naik, kita tak mau nama dia naik, kita tak mau orang kenal dia, kita tak mau apa pun nak ada kelebihan pada dia. Kalau kau dapat susah, aku gembira. Kau dapat kesenangan, aku sedih. Na'udzubillah. Ini mazmumah yang mesti dihapuskan. Kita jangan ingat kita beri pandai. Kalau cakap dengan orang, ada orang dia boleh bercakap dengan orang, dia tak bagi. Oh, kalau dia bercakap orang, dia dak orang semua dengar. Bila orang cakap, macam tak ada benda lah kau cakap. Ini aku tak suka dengar. Jadi awak baru cakap-cakap, stop, cut. Sampai orang tu tak boleh bercakap. Awak saja nak bercakap. Itu sifat tak baik. Bila kita nak buat, sombong, angkuh, takabur orang ini. Orang lain dia pandang kerdil sekali. Dan dia saja hebat. Kalau orang cakap apa pun macam tak berat. Macam dia tak dengar. Ada orang, awak cakap, dia cakap. Awak tak boleh cakap tau. Dia cakap. Awak nak cakap, dia cakap. Jadi kita tak boleh bercakap. Kalau 1 jam, dia suruh bercakap. Macam saya sekarang 1 jam, 2 jam tu saya bercakap. Tapi kita belajar. Ini cakap ni perbualan biasa. Awak boleh tengok orang dia macam itu. Banyak orang macam itu. Kita tak perasan. Kita ni satu daripadanya suka potong cakap orang. Kita tak ada hormat pada orang. Tak ada kesian pada orang. Sampai bila? Inilah kita di Arafah. Kita kena banyak nangis. Di Mina, di Muzdalifah nangis. Aku adalah seburuk-buruk manusia. Sejahat-jahat manusia. Selemah-lemah manusia. Aku tak mampu nak mengubat diri aku bila aku sakit. Aku tak mampu hidup seorang-seorang.
Tapi bila dah marah, saya tak heran lah. Tak ada saudara pun tak matilah. Tak ada kawan pun tak matilah. Saya boleh hidup sendiri. Sekejap saya tonton, tarik sikit saja kekuatan pada badan dia nak bangun dah tak boleh. Orang tak ada kat rumah sedih tak? Nangis tak? Sekejap saja. Okay? Jangan takabur. Ini orang-orang yang merasa diri dia antara tanda-tanda orang yang akan masuk neraka. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kalau kita solat, kita puasa, kita ibadat, kita taat pada Allah, tapi kita ada sifat wa amma man bakhila, kita ada sifat bakhil. Lokek nak senyum dengan orang, lokek nak beri salam dengan orang, lokek nak berjabat salam dengan orang, lokek nak berterima kasih dengan orang, lokek nak mengenang budi orang, lokek nak memberi kasih sayang, lokek nak memberi derma. Segala-gala lokek, nak sendiri aja, orang lain tak mau. Okay. Wastaghna, merasa diri terkaya pada orang lain. I don't care about them. I don't care about them. Aku tak heran lah orang ni semua. Tak ada saudara pun tak apalah. Ini orang yang walau solat, puasa, tanda-tanda neraka dah ada kat dia. Ayat ini ayat 5 sampai 10 surah Al-Lail, Nabi baca bila Nabi menerangkan kepada para sahabat Rasulullah SAW tentang qada dan qadar. Sebab sahabat Nabi kata setiap orang itu akan hidup menurut amalnya. Sampai sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau demikian buat apa beramal? Kan? Serah aja pada takdir. Kan? Kalau Tuhan dah letak kita di syurga, kita akan syurga. Tuhan letak kita di neraka, ada neraka. Nabi kata beramallah kamu kerana kamu tak tahu apa yang dituliskan untuk kamu. Dan Nabi baca 5 ayat. Kita kalau orang yang ahli ibadat, kita pergi haji, kita mengajar agama, kita buat apa pun dalam hidup kita, kita tengok ni 5 ayat. Ada dalam 5 ayat ni menerangkan 3 perkara baik dan 3 perkara tak baik. Kalau hidup kita ada yang baik, tak ada yang tak baik, alhamdulillah, syukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tanda-tanda kebaikan tadi. Tapi kalau kita dalam hidup kita solat, puasa, pergi haji, pergi macam-macam kita buat, tapi kita ada 3 sifat tak baik, tanda-tanda neraka daripada kita. Na'udzubillah. Rasa lokek, orang yang selalu lokek dalam segala hal, nak selawat dengan Nabi pun tak mau. Okay? Nak buat apa kebaikan dia lokek. Dan dia merasa diri terkaya, tak berhajat pada orang, tak perlu pada orang, tak perlu pergi belajar. Apa nak belajar. Aku nak pergi haji ni juga aku belajar. Lepas tu aku nak belajar banyak-banyak, tak habis itu juga. Kan? Dia tak perlu dia itu, ini dan sebagainya. Dia rasa diri terkaya. Kadang-kadang ada orang, dia baca hadis, dia tak nak belajar agama tau. Dia sesekali baca hadis, sesekali dengar hadis, dia pekak. Misalnya ada hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, barang siapa yang salat di masjidku dan bersolat di Masjidil Haram dan juga salat di Masjidil Aqsa, wajib atas dia mendapat syurga. Ada orang ni dah pergi 3 masjid dah, Nabi dah bilang, Nabi tak bohong apa. Bila kita dengar, kita nak ketawakan pun ada, kesian pun ada. Dia bilang Nabi tak bohong. Nabi kata siapa dah pergi 3 buah masjid ni, wajib atas dia mendapat syurga. Betul tak? So dia kata dia dah dapat syurga. So nothing-lah. Tak payah nak susah payah, nak belajar tu, nak belajar ni, nak buat tu, nak buat ni, tak payah. Ini orang rasa terkaya. Sedangkan dia tak faham hadis Nabi itu ni maksud. Bila dia ada ilmu, dia faham. Dia akan baca, dia faham. Bukan makna pergi ke masjid tu, awak dah pergi maknanya awak akan garanti syurga. Awak pergi ke masjid, awak boleh masuk masjid tu, boleh keluar. Tapi kalau akhir hayat, ibadat kita, sukai hidup kita, mengumpat, berkata orang, makan duit Arab, dan macam-macam, kan? Takkan mati dalam iman. Takkan dapat syurga. So, jangan rasa terkaya dengan amal. Saya dah beramal. Saya kira-kira tiap-tiap tahun saya tak miss niat bermalam Ramadan, tiap malam saya beribadah. So berarti saya dah dapat 1 tahun 83 bulan. Saya sudah hidup
Saya rasa saya sudah 40 Ramadan. Ini dah banyak tu. 1000 kali 40 bulan ibadat. 1 tahun 83 tahun. Kalau 10 tahun 830. Kalau 40 tahun berapa? 16. 300 lebih tahun ibadat. Aku dah kaya, tak payah amal banyak-banyak. Inilah orang yang bodoh, orang yang tak faham. Dia buat kira sendiri. Okey, dia ingat dia terkaya daripada orang lain, dia amal dia begitu banyak. Orang dia bangun malam, siang malam, setiap hari dia bangun. Tapi dia riak. Dia bangun, hari-hari semayang, dari jadi hitam. Memang orang kuat semayang dah hitam, tapi dia selalu tunjukkan muka. Supaya orang nampaklah dari aku dah hitam, aku ahli ibadat. Apa erti? Orang rasa lebih hebat daripada orang lain. Orang ni, orang tu semayang 5 waktu je. Dia tak pernah sunat. Dia orang apa nak cakap? Kita dah umur ni tambahlah amal, belajarlah, buatlah salat sunat. Kita tak pernahlah tinggal semayang bertahajud. Habis amalan itu. Na'udzubillah. Jangan rasa diri hebat. Okey? Dan menafikan kebaikan. Kebaikan datang dari, pertama, kebaikan dari Allah. Jangan menafikan. Kedua, kebaikan dari manusia. Orang buat kebaikan pada kita. Orang buat budi pada kita. Awak bayar berapa banyak pun belum boleh terbayar budi orang. Orang Melayu sampai, subhanallah, mereka bikin pantun. Apa pantun dia? Pisang emas di atas peti. Masa pisang emas buat belayar, masa tak tahu lah. Apa pisang emas? Tapi yang saya ingat yang angkat yang terakhir. Hutang emas boleh, pisang emas buat belayar. Masa sebiji atas peti. Hutang emas boleh ku bayar. Hutang budi ku bawa mati. Awak sedang susah orang tolong. Okey? Sekarang awak senang, awak bayar balik. Yes, awak boleh bayar duit. Tapi awak tak boleh bayar budi. Budi masa awak sesak, dia pinjamkan awak. Masa kita nak makan beras pun tak ada, orang taburkan beras, kasih. Sekarang kita boleh sedekah bergoni-goni. Tak sama dengan secumpak beras yang orang tuangkan kepada awak. Awak tengah haus, sesak, terlampau haus, orang kasih satu minum seteguk air. Tak sama dengan sekarang orang boleh beli 1,000 botol air. Tak sama. Okey. Jangan nafi kebaikan orang. Okey. Awak bercerai suami isteri. Isteri awak pernah banyak buat baik pada awak. Atau suami buat baik banyak pada kita. Bila dah bercerai, kita hina, kita kutuk si isteri. Kita hina, kita kutuk si suami. Tak ada dapatlah syurga. Dah cerai-cerai, bukan makna cerai, kita akan musuh dengan orang tu. Dulu mak mertua, sekarang dah cerai. Orang kata, orang tu saya tengok awak. Itu bekas mak mertua aku. Islam tak ada bekas mak mertua. Kalau mak mertua, sampai kiamat mak mertua. Mak mertua sampai kiamat mak mertua, mahram. Awak boleh bercerai dengan anak-anak mereka, tapi tak boleh bercerai dengan mereka. Okey? Jadi kalau rasa diri terkaya, habis. Sebab tu bila kita kutip, kita pergi dengan ilmu, benar-benar hayati ilmu, banyak membaca, air mata awak takkan putus. Sebab kita tahu kita dah nak balik pada Allah. Amalan kita dah bukanlah makin baik, mungkin macam biasa, tak bertambah. Kita tak dekat kepada Allah. Kita solat, takbir, salam, orang tengok. Tapi kita sendiri tahu, solat aku ni tak ada kualiti. Hari ni solat aku tak ada kualiti. Aku tak khusyuk. Orang nampak macam khusyuk, tapi aku tahu tak khusyuk. Sampai bila aku nak khusyuk? Itu yang seolah kita kutip batu, ya Allah, berilah aku rahmat-Mu, ya Allah. Khusyukkanlah hati aku kepadamu, takutkanlah hati aku kepadamu. Jadikanlah pemikiranku, hatiku hanya ingat kepadamu. Cabutkanlah kecintaan kepada dunia ini daripada hatiku. Masukkanlah kecintaan kepadamu. Kalau kita ada kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan tunaikan tanggungjawab kita dalam dunia sebagai mak, sebagai bapa, sebagai isteri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai adik-beradik, sebagai saudara, sebagai sahabat.
hati kita milik Allah. Kita takkan dapat kecuali kita minta, kita merayu. Banyak orang perempuan lain pun dapat. Kenapa kita tak boleh dapat? Tapi kerana kita belum dah. Aku pun jadi macam Rabatul Adawiyah nanti macam mana TV cerita episod 1, 2, 3 belum habis tengok. Dia ada rancang, dia kata aku pergi Mekah. Ini rancangan episod ni suruh tape. Balik nak tengok. Dah ada, dah siap tape. Sebab sekarang boleh advance taping kan. Jadi dia tape, balik nak tengok. Dia pesan nak dia kalau dia boleh telefon kan. Kau tape tak? Tape tak? Nanti mak balik nak tengok tau. So walaupun kita pergi Mekah, kita bawa dunia dan balik pun nak dunia. Kita pergi Mekah. Mekah tu tempat ibadah. Tapi kita dekat tempat shopping kan. Round Hilton ke, Makkah Hotel ke, Zamzam Towers ke. Sampai kat Zamzam Towers saya tak pernah pergi. Tapi ada orang dah pergi, dia kata main bowling pun boleh. Main bowling? Untuk apa aku pergi Mekah kalau main bowling? Nak buat ibadat kan? Tapi dia kata, yalah ibadat. Bowling lah, main bowling. Okay? Yang ada orang nak jalan. Kat Mekah. Ini semua ni jual ke Orchard Road Maknanya boleh lah kita pakai. Siapa bilang awak boleh? Awak nampak minyak wangi apa nama dia? Channel ke apa tahu? Awak kata itu kat Orchard Road jual. Habis kat Mekah pun jual. Bermakna bolehlah kita pakai halal. Siapa bilang barang yang jual di Mekah halal untuk kita pakai? Not all. Habis dia jual kat Mekah pasal dia anak angkat anak jantung biji mata Amerika. Saja Amerika punya produk semua dia boleh jual sekarang terpampang menghadap masjid itu haram. Pasal dia biji mata Amerika kan, cannot offend American, so dia jual. So that doesn't mean apa yang jual di Mekah jadi halal. Jadi kita pergi ke Mekah, bawa balik minyak wangi itu, ini semua yang tak boleh kita pakai. Dalam solat, tak disuruh kita pakai. Kenapa kita buat? Habis kita ni masa ke Mekah untuk beli barang saja. Alangkah rugi. Sebab tu, kita tak, awak pelajar saya, awak sendiri fikirlah, kalau pergi 2 beg, balik 4 beg, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awak cuma dapat sebulan, atau 28 hari, atau 32 hari, daripada your whole lifetime. Seluruh hidup kita ini yang masa kita dapat untuk beribadah kepada Allah. Dan ini masa juga kita shopping. Ini masa juga kita keduniaan. Kesian. Rugi lagi. Satu, orang-orang yang sadar banyak kesilapan dia buat dalam hidup, dia nangis. Saya kata nak dah nak balik. Air mata ni mesti banyak keluar. Supaya Allah hapuskan dosa-dosa kita. Air mata penyesalan boleh menghapuskan dosa. Tapi kalau air mata tak nak keluar, tak nak menyesali diri, tak nak takut pada Allah, siapa nak ampunkan dosa kita? Orang yang banyak buat ibadah pun. Satu doa Sayyidina Ali. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau yang kenalkan kami kepada syurga, ya Allah. Kau beri kami keterangan bayangan syurga, ya Allah. Tapi janganlah Engkau haramkan kami dari mendapatnya. Malah Allah dah terangkan, Allah nak bagi kita. Tapi kita diharamkan dari mendapat. Kenapa kita diharamkan? Kerana kita membuat sesuatu yang menghadang kita daripada mendapat. So mudah-mudahan dengan kita pergi Mekah, Allah beri kita rahmat. So bila kita pergi kutip batu kat Muzdalifah tu ingat. Apa yang kita kutip? Rahmat Allah, pertolongan Allah, pimpinan Allah, kawalan Allah. Kita hanya akan dapat pimpinan, kawalan, rahmat, kebaikan, pemeliharaan dari Allah kalau kita benar-benar beriman kepada Allah dan ikut perintahnya. Kalau kita just kutip, dan lepas tu kita rejam, okey. Awak dari Zahir dah buat rukun dan wajib-wajib kan? Tapi yang tersirat, awak tak dapat. So tanya diri sendiri, apa yang tersirat aku nak dua-dua kan? Kita nak dua-dua kan? Zahir ibadah haji sempurna.
batinnya kita nampak rahsia-rahsia di sebalik itu. Okey? Itulah kehebatan kalau awak faham. Bila awak bermalam di Muzdalifah, Nabi berdoa semua hebat-hebat. Dengan air mata. Kita berdoa tak nangis. Kita nak cukup upaya. Okey. Jadi, balik kita kat sini, kita akan sampai di Muzdalifah dan kalau sekiranya tahun ini ada perubahan, kita tidak akan melontar, tinggal di Muzdalifah, kita akan tinggal tempat lain, tak jauh dari situ. Sebab kita kemungkinan bahawa kita tidak duduk di Muzdalifah, kita akan duduk di Wadi Muhassir. Okey. Ini tangan kiri saya ni Mina. Sini tangan kanan saya Muzdalifah. Okey. Tengah-tengah ni Wadi Muhassir. Bila kita duduk batu tadi saya lupa nak terangkan. Kita boleh jadi kuat dengan batu ni. Boleh jadi kuat. Ingat. Dia cuma simbolik saja. Simbolik saja. Mana tadi saya bilang kita kutip rahmat Allah kan? Kita kutip rahmat Allah, kita hantam, hancurkan segala kejahatan dalam diri kita. Sebagaimana Allah hancurkan kaum yang datang dari jauh dengan gajah-gajah dia. Tentera Abraha, Allah hancurkan dengan batu. Jangan lupa tu. Batu besar, batu kecil-kecil. Batu kecil-kecil. Yang dibawa oleh burung yang berpasuk-pasukan. Tayran ababil, burung yang berpasuk-pasukan. Allah punya tentera sangat senang. Okey, tentera Abraha, seorang raja Kristian yang memang sakit hati, yang memang dendam dengan kehebatan yang ada di Makkah. Tempat tu bukan hebat. Orang berduyun-duyun datang beribu-ribu tahun. Dan dia nak cari alasan, dia nak alihkan pandangan manusia daripada pergi ke Makkahul Mukarramah supaya datang ke negeri dia, ke Habsyah. Dan dia ada markas di Yaman. Okey? Dan dia kumpulkan tentera bergajah. Dia bikin di Yaman tu satu bangunan yang sangat indah, sangat cantik. Dia nak menyaingi Kaabah. Dan akhirnya dia jemput semua pembesar Arab untuk buat opening ceremony. Tapi tak sempat buat opening ceremony, tempat tu dah dikotori. Dan dia syak orang-orang Mekah yang buat. So, itu dia jadi alasan, dia tak ada bukti. Ini selalu berlaku dalam, especially dunia sekarang. Okay? Kadang-kadang satu perkara yang berlaku, meletup aja, tak ada bukti, kita dapat tuduhan orang pada orang biasa. Okay? Dan dia jadikan itu alasan kita sekarang akan siap tentera, kita pergi pecahkan Kaabah. Pasal pada dia, bangunan dia dikotori oleh orang Mekah. So orang Mekah mesti balas, aku mesti pecahkan Kaabah. So dia pergi bawa tentera, bawa dan dia berkhemah antara Mina dan Muzdalifah. Dia berkhemah di situ. Dan bila dia dah hantar orang pergi cari siapa ketua kat Mekah. Bila dia beritahu Abu Talib, dia suruh panggil Abu Talib datang. Dan bila Abu Talib dia tanya, kau apa ndak? Abu Talib kata, aku tak nak apa-apa. Aku ndak, aku punya unta 200 ekor tu orang kau sudah ambil, kembalikan. Marah Abraha, dia kata, aku datang nak pecahkan kau punya Kaabah, kau cuma fikirkan kau punya unta saja. Dia kata, saya tuan punya unta. Sebab tu saya cakap pasal unta saya. Kaabah ada tuan. Awak nak berperang dengan Kaabah, awak perang dengan tuan. Unta saya saja. So, dibalikkan. Dan Abraha rasa sekarang dia senang. Dia boleh dengan mudah pecahkan Kaabah. Tak ada orang akan menentang dia. Sebab orang-orang kafir, orang-orang Quraisy semua sudah lari ke bukit. So Abraha halakan sebenarnya tentera, dia tentera dah tak jauh dah tak jauh halakan tentera dia dan gajah-gajah yang dia bawa.
awak menghala ke Mekah. Gajah tak nak menghala ke Mekah. Gajah pusing ke tempat lain. Macam mana dia buat pun gajah tu tak nak pandang ke Mekah. Arah Mekah. Pusing ke arah lain. Dalam pada itu, burung-burung datang. Tarmihim bijaratin min sijil. Merejam burung-burung ni, tarian ababil ni. Ababil tu bukan nama burung ababil. Ababil makna burung yang berpasuk-pasukan. Dan dia bawa batu saja. Dia bawa batu. Dan dia rejamkan, Allah perintah, rejamkan kepada Abraha dan tenteranya. Semua mati macam daun dimakan ulat. Hancur dengan batu-batu yang kecil yang daripada neraka. So jangan pandang rendah the power of stones. Batu banyak cerita. Okay? Kadang-kadang batu tu boleh menunjukkan kita kuat. Seperti dalam cerita tentera Abraha. Batu, alhamdulillah, Kaabah selamat. Ada batu yang lebih kecil. Bila Nabi nak keluar daripada bilik Nabi, nak hijrah, Nabi cuma ambil pasir. Maknanya hancuran batu-batu. Nabi tabur lagi kepada orang yang nak bunuh Nabi. Okey? Daripada batu yang hancur. Okay? Banyaklah kau kena cerita soal batu. Banyak sangat. Okay? So kita sekarang juga disuruh kutip batu. Okay? Suruh kutip batu. Hajar Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ambil batu, rejam iblis. Kita tak nampak iblis. Kita juga ambil batu. Tapi bayangkan macam kita ambil dapat rahmat Allah. Dengan rahmat Allah ni kita akan rejam syaitan yang selalu menggoda kita. Yang jadi kita mempunyai nafsu mazmumah. Nafsu yang Allah keji, yang Allah murkai. Takabur, hasad, khianat, pembohong, penzalim, penipu, munafik, fasik, zalimin, ghafilin. Ini semua sifat yang Tuhan tak suka. Kita nak rejamkan ini, nak hapuskan daripada diri kita supaya kita menjadi hamba Allah yang baik. Batu. Okay. So, banyaklah orang nak cakap pasal cerita batu. So, kita ingat, kita dah sampai, dah dapat batu tu, dah doa pada Allah, soal batu sekarang. Batu tu nak ambil dari mana? Di Muzdalifah boleh ambil. Di tempat melontar pun boleh ambil. Okay? Pak melontar tu nak ambil kat mana? Kadang-kadang dia keluarkan batu yang orang lontar-lontar tu, dia tabur balik. Ada bila dia tabur balik, boleh ambil. Kalau zaman dulu batu tu, awak akan nampak menimbun. Orang ceput, tak boleh ceput. Kalau dia dah tabur kat tepi jalan, ambillah. Okay? Masalahnya, boleh tak kita bawa batu dari Singapura? Boleh. Boleh, no problem. Cuma tak disuruh. Ambil je kat sana. Tak susah-susah siap batu dari Singapura, tak payah. Ambil batu kat sana. Dan batu-batu ni pada mazhab Syafi'i sunat dicuci. Okay? Kerana apa? Takut terkena tahi unta yang kering. Okay? Dan tak payahlah siapkan punjin-punjin besar. Plastik roti tu pun cukup. After that dia akan terus je daripada plastik kan. Plastik kat situ. Okay? Batu dia berapa besar? Bukan setengah ruas pun. Ini satu ruas. Okay? Jadi kita ada 3 ruas kan. Satu ruas bagi 2. Itu maksimum besar. Okay? Itu maksimum besar batu yang kita nak ambil. Okay? Kita tak boleh ambil batu daripada Mekah. Tak boleh senang saya kat Mekah, saya kolek-kolek batu-batu, jumpa batu, ambil cepat. Tak boleh. Dari Mekah tak boleh. Okay? Anything batu Mekah, abu-abu dia kau terselit kat kita punya kasut-kasut, kena hantar balik. Wajib hantar balik. Nak naik kapal terbang all the way pergi Mekah untuk hantar batu, tak payahlah kirim kalau orang yang pergi. Itu aja. Faham tak? Tak boleh bawa keluar. So kita tak ambil batu di Mekah. Begitu juga kita bilang saya ni orang kaya lah agaknya. Banyak sangat belian. Ambil belian rejam, boleh? Ni tak disuruh. Stone, just stone, plain stone. Okay? Batu, setengah ruas anak jari. Jangan besar-besar. Okay? Nanti kita akan bincang soal melontar. Sebab apa awak kena lontar masuk kat dalam lubangnya.
Ada orang tak tahu, melontar pun tak tahu. Tapi dia dekat dia masukkan. Ini tak dapat. Melontar is melontar, bukan masukkan. Okey, so batu setengah luas. Okey, jangan besar-besar sangat. Dan jangan sesekali ingat aku lempar batu ni kalau kena kepala si Fatimah lah best. Jangan ingat nak kena kepala orang. Okey, ini kena jaga, niat-niat semua kena jaga. Baik. So kita dibawa ke Muzdalifah biasa, kita akan keluar dari Muzdalifah pergi ke Mina. Sekarang mungkin kita duduk di Muzdalifah. So awak tahu sekarang, rupanya Muzdalifah tempat Nabi aku berdiri, berdoa. Dan antara Muzdalifah dengan Mina adalah Wadi Muhassir, yakni tempat Raja Abraha berkhemah. Okay? Dan banyak riwayat Nabi kalau jalan daerah sana, Nabi cepatkan perjalanan. Tempat-tempat tak baik, kita tak disuruh lama-lama. Okay? Kalau dalam hidup kita dibawa pergi sana sini, mana tempat-tempat baik jangan masuk kalau boleh. Dan kalau kita terpaksa berada di sana, jangan lama-lama. Cepat keluar. Tapi kadang-kadang ada orang suka pergi tempat tak baik. Okay? Ada orang dia pergi Indonesia. Pergi mana? Borobudur. Itu kan semua beranda di tempat. Untuk buat apa kita pergi tempat sana? Ada orang Islam dia nak pergi mana? Tempat kuil-kuil Sami Buddha. Semua patung itu. Ingat, Nabi tak suka tengok patung. So kita tak perlu tengok patung. Faham tak? Ada orang ni pergi mana-mana, ada gambar, ada statu apa dia gambar sebelah satu statu. Ada gambar patung aja dia ambil gambar sebelah. Jam minum. Dia ada patung kan makan ni kan? Mana negeri ni ada statu sini. Ini statu kita lo, sambil gambar saya statu kita lo sebelah buat kenangan. Inilah orang yang tak faham. Nabi Muhammad SAW tak suka pandang berhala. Kita jangan pergi ambil gambar dengan berhala masuk tempat-tempat macam ni. Kecuali darurat apa nak buat lah. Okay? Baik. Lepas kita pergi ke Muzdalifah, kita akan pergi ke Mina. Masalahnya sekarang timbul kita tak pergi ke Mina. Kenapa kita nak pergi ke Mina? Kita sampai saja ke Muzdalifah dan doa, terus kita pergi ke mana? Ke Mina. Dan di Mina tu ada 3 tempat lontar. So, yang tengah itu dipanggil Wusta, pertengahan. Yang sini kita panggil Ula, jadi permulaan awal. Yang ujung dulu dipanggil Aqabah, sekarang dipanggil Kubra. Jamrah maknanya tiang. Tiang awal, tiang pertengahan, tiang besar sekarang. Dulu Aqabah. Sekarang dipanggil Kubra. So bila kita sampai di Mina, kita dikehendaki melontar. Tapi bila kita nak lontar? Bila kita yang paling baik kita lontar paginya, pagi raya. Kita sampai siang pun kita boleh lontar. Masuk waktu melontar ada tak? Masuk waktu melontar malam raya. Masuk waktu Muzdalifah malam raya. Okey? Masuk waktu tawaf haji malam raya. Okey? Tapi kita tak all do in one time. Okey? So bila tengah malam raya tu kita akan pergi ke Muzdalifah dulu. Okey? Mana settle satu perkara. Lepas Muzdalifah, biasa kita dibawa ke Mina. Kalau kita sampai di Mina, belum subuh pun, kita jangan lontar dulu. Boleh lontar. Sah lontar. Okay? Lontar ni rukun, lontar ni wajib. Talon ni rukun. Kita tak lontar. Afdal kita lontar, bila kita lontar, ialah selepas solat hari raya. Faham tak? Selepas solat hari raya, itu waktu afdal, kira-kira korban dah disembelihkan.
sebelum pergi ke Arafah, kita bagi duit dengan Syekh Haji dan kita niat dalam hati ini adalah untuk ibadah korban. Okey? Ibadah korban. Kita niat. Kemudian kita beri Syekh Haji, Ustaz, saya wakilkan Ustaz, saya izinkan Ustaz mewakilkan sesiapa saja yang boleh menguruskan penyembelihan korban dari pihak saya kerana Allah. Ustaz bilang, baiklah. Baiklah, okey. Dan kita dah serah. Jadi bila kita dari Arafah pergi ke Muzdalifah, berdoa banyak-banyak. Dari Muzdalifah kalau orang nak petik batu, boleh petik batu 70 biji. 70 biji. Lebih sikit pun tak apa. Okay? Kurang pun tak apa. Nanti boleh tambah. Sebab dari Muzdalifah tu, kita akan pergi ke Mina. Kalau kita yang afdal lepas solat hari raya haji, mungkin kambing pertama disembelih. Kita bayangkan seolah kambing pertama tu ialah kambing kita. Faham tak? Jadi dari dia sembahyang raya haji kat masjid. Dan ni kambing pertama dah disembelih. Sekarang kita lontar, habis lontar baru kita tahlul. Tahlul maknanya bagi lelaki dia akan buang semua rambut dia. Paling afdal. Sebab ada hadis Nabi doakan untuk orang lelaki yang membuang semua rambut dia dengan 3 kali doa. Kemudian ada orang tanya, ya Rasulullah, bagaimana lelaki yang bercukur, yang menggunting rambut? Dia pun dapatlah. Tapi mungkin yang dia tak dapat 3 kali doa, dia cuma dapat sekali doa. Orang perempuan hanya gunting rambut. Bila kita sudah melontar jamrah pada hari raya, hari raya tu cuma 1 tiang saja nak lontar. 1 tiang, 7 biji batu. Bila kita sudah lontar, kita punya kita sudah dibenarkan untuk bertahlul. So kita sekarang tahlul. Bila sudah tahlul, pantang larang kita ada 13 Ada 13, 8 terangkan. 8 terangkan. Yang ada dam punya 10. 8 terangkan. 2 tu nikah sama bersatu tetap tak boleh. Okey. Yang lagi 3 tu memang senantiasa dilarang selagi kita dalam ihram, iaitu rafas, fusuk dan jidat. Okey. Jadi kita bila 8 terangkan, orang lelaki pada hari raya setelah dia melontar, dia sudah boleh berpakaian macam biasa. Dia sudah boleh tukar pakaian ihram dan berpakaian macam biasa. Orang perempuan macam biasalah. Ihram tak ihram tutup aurat. Tapi kita sudah terangkan 8 pantang larang. Okey. Jadi kita ingat, daripada Arafah pergi Muzdalifah. Okey. Dan sekarang kita akan terus duduk di Muzdalifah. Okey. Mungkin di Muzdalifah kita duduk dan kita tunggu arahan dari Syekh Haji untuk bawa kita ke Mina. Lontaran pertama hanya 1 tiang saja pada hari raya. 10 Zulhijjah, 1 tempat. Okey. Boleh jadi kita dapat lontaran, kita boleh pergi melontar pada pagi raya. Kadang-kadang tak dapat pagi, tengah hari. Kadang-kadang tengah hari pun tak dapat petang. Kadang malam, tengok pada keadaan. Dan kadang-kadang orang terlampau sesak. Kerajaan Saudi membuat peraturan. Jemaah dari negeri ini pagi, jemaah dari negeri ini petang, jemaah dari negeri ini malam. So kita kena ikut arahan, kan? Kita kena ikut arahan. So bila kita bawa kita pergi ke melontar, ingat, kita sekarang nak lontar apa? Jangan emosi. Kalau dulu masa lagi pakai tempat melontar yang lama tu, kan? Ada orang pada naik ke atas batu tu, dia ambil kasut, dia pukul batu untuk apa?
Awak pukul orang tu macam mana pun, tapi awak ikut hawa nafsu pun tak guna kan? Islam tak sebut demikian. Okay? Kita cuma ingat, aku dah minta pada Allah rahmat. Inilah kekuatan daripada Allah yang akan gunakan. Kalau aku boleh, aku lontarlah segala sifat aku yang tak baik. Okay? Kita dalam soal ibadat saja, kita banyak kekurangan. Ibadat yang kita buat terlalu sikit. Terlalu sikit. Jangan ingat dah banyak. Tapi saya buat solat sunat, rawatib, ba'diyah, qabliyah, bangun malam, buat tahajud, buat witir, buat belum cukup. Yang kita buat itu salat 5 waktu pun kadang-kadang tak khusyuk. Kadang-kadang tak khusyuk. Okay? Walaupun kita orang nampak macam banyak, macam hebat, macam bagus, tapi kita buat ada sebab-sebab. Kita pergi zikir, sekarang banyak orang suka berzikir, banyak macam-macam zikir kan. Tapi kadang-kadang kita terlupa. Zikir yang mengalirkan air mata bukan depan orang ramai. Kadang-kadang saya tak tahulah. Masing-masing bercara. Cuma saya duduk, saya fikir. Kadang orang bertaubat. Bertaubat. Tak minta ampun. Tapi dia menyanyi. Misalnya dia baca, Tubna ilallah kan. Dah dengar kan? Aku tobat kepadamu. Aku minta ampun kepadamu. Aku menyesal segala perbuatan aku yang telah lalu. Dalam menyanyi. Boleh remuk tak hati? Boleh keluar tak air mata? Belum tahu. Tapi kalau awak bersendirian, awak baca itu juga. Cuma awak tak dalam bukan bentuk lagu. Faham tak? Daripada lubuk hati awak menitis air mata awak. Sebab kita di akhir zaman ni, kita prone to music. Faham tak? Kalau ada apa-apa zikir, ada alonan, ada apa, wah suka kita. Sebab itu orang-orang yang bawa jadi buat kumpulan kasyidah, buat kumpulan sekarang jadi popular. Okey, penyanyi-penyanyi kurang popular. Ini kumpulan ini baca nasyid-nasyid, baca kasidah, baca salawat jadi popular. Sebab orang-orang yang dengar is more to music. Bukan more to the selawat, more to the istighfar, more to the doa, tak. More to music. Okay? Sebab kita nak minta ampun kepada Allah bukan dengan berlagu-lagu. Awak bila awak taubat, awak menyesal, tapi awak berlagu, apa yang remuk pecah jantung hati? Tak boleh remuk pecah jantung hati. Tak boleh mengalirkan air mata. Masa kita sedaplah kita dengar bacaan-bacaan tu. Jangan kita terlalai di situ. Kita bersiap, fikirkan diri kita betul-betul. Okay? So kita bila kita melontar tu, kita fikir macam-macam. Kekurangan kita, kelemahan kita, kejahatan kita, kejahilan kita, kefasikan kita banyak lakukan perkara fasik. Kerana kat Mekah ni saya bilang orang melakukan perkara yang memasukkan kita dalam bukan kategori orang yang takwa, tapi kategori orang-orang yang fasik. Seperti apa? Keluar campur aduk lelaki perempuan. Bila kita nak jalan, kita langkah orang sedang solat. Orang sedang solat, kawasan dia sujud tak boleh jalan. Tak boleh jalan di kawasan sujud. Lepas kawasan sujud tak apa. Ada orang tengah sujud, dia langkah. Ini semua kita kena jaga. Habis kita nak cari tempat. Nak cari tempat kata, awak langkah orang sedang sujud. Kadang-kadang nak solat, sampai dah tak di tempat, duduk sebelah lelaki atau duduk sebelah perempuan. Nabi suruh kita buat gitu ke? Tak ada kan? So ini semua kita kena jaga. So kita orang memanglah banyak kesilapan. Itu kat Mekah, kat Singapura macam mana pula? Kat Singapura banyak orang pergi zikir. Yang ada pergi zikir, cop-cop tempat. Orang yang nak datang duduk tempat itu belum naik bas. Orang ni dah masuk masjid. Orang ni tak boleh duduk. Tapi ada orang. Kan? Orang ni belum ada tau. Orang dia belum naik bas. Masih dekat beduk. Tak, tempat dah cop. Orang ini dah sampai. Dia dah sampai. Patut dia dapatkan. Awak belakang tak boleh. Dah awak besok kepada masyarakat. Dalam masjid tak boleh cocok tempat. Siapa dulu, dia dulu. Siapa lambat, dia lambat. Awak jangan corong kawan awak punya tempat. Kalau dia suruh macam mana, minta maaf. Awak datang, awak ambil lah mana tempat yang ada. Saya takut. Hari ini saya kawan awak. Besok pada masyarakat, awak tarik saya masuk neraka.
Pasal awak saya masuk neraka, saya tak nak. Pasal apa? Kita apa salah cuk kat tempat. Siapa dulu didulukan. Okay? So kita boleh duduk banyak kita fikir, Masya Allah, takut kita. So kita dah sadar, kita berlontar, dengan penuh keinsafan. Bila doang sekedar lontar, kita sudah boleh tahlul. Okay, tahlul makna kita perempuan gunting paling kurang 3 line. Macam mana tahlul dan sebagainya kita akan bincang kemudian. Cuma sekarang saya bilang sudah boleh tahlul. Once sebab tahlul, 8 petang larang mereka. Okay, laki-laki pun sama 8, perempuan pun sama 8. Yang tak boleh ialah nikah dan bersatu. Okay, dan yang lagi 3 tu tetaplah rafas fusuk tidak boleh. Lakukan fusuk tidak boleh. Bila-bila pun tak boleh. Okay. Pasal apa kita nak buat sekarang kita berada dah hari raya ni? Orang kat Mekah, salat hari raya, awak kalau dapat salat hari raya, berjemaah atau bersendirian, buatlah. Faham tak? Ada orang buat berjemaah, dapat 5-6 orang pun jadi berjemaah. Ada orang, tak semua orang pernah sibuk, buatlah sendiri. Salat hari raya, jangan terlupa. Nyari hari raya. Tapi kita dah terlampau sibuk sampai tak salat hari raya. Okay? Takbir hari raya. Okay? Once awak dah melontak, awak tak ada buat sampai kompong melabek, awak tak takbir raya. Sebab kalau tak syirik, hari raya Idul Adha, semua sunat takbir raya. Okay? Jadi kita buat mana yang kita termampu. Dan awak berada di Mina sekarang. Kalau awak dibawa ke Mina, ini tempat yang kabul doa. Kita nak pergi Mekah, umrah atau haji, mesti well prepared. Betul-betul dah buat persediaan. Ini kitab kita, ni doa kita, cek doa-doa ni kat mana aku nak baca, tandakan apa pun patut. Sebab kita bukan orang yang ahli, fasih cakap Arab kan. Jadi kita mesti ada kitab-kitab kan. So kita bawa kitab-kitab yang perlu. Kalau Quran saya guys sekarang alhamdulillah no problem tentang Quran. Semua ada iPhone kan? Ada iPad, ada iPhone, ada phone. Tekan saja semua keluar kan? So no problem. Soal tentang sentuhan wudu membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran tak timbul sebab kita bawa phone. Kan? Tapi kita bawa kitab doa. Ada pun doa ke dalam internet pendek-pendek sikit-sikit. Kita nak doa yang banyak-banyak. Jangan buang masa. So hari raya tu, selain daripada kita salat hari raya, bertasbih, berzikir dan sebagainya, banyakkan doa. Dan waktu-waktu kita, kalau di Mina, awak datang daripada Singapura, daripada Mekah, awak tak ada salat jamaah. Salat tamam. Kalau dah ada di Mina, tak ada jamaah lagi, tamam. Tiap-tiap waktu buat. Kalau awak datang dari Madinah, awak boleh jamaah. Habis kenapa tak boleh jamaah? Sebab awak sudah berada di kawasan Mina. Dan awak ni, Mina cuma 5 km daripada Mekah. Dan awak datang daripada Mekah. So awak salat macam biasa. Tak ada tamam. Tak ada jamaah di Mina. Every waktu salat. Habis nak buat apa kat Mina tu? Kalau awak salat zuhur, asal salat asal, bukannya banyak sangat kan? Betul kan? Nak buat apa awak pergi jamaah? Okay? Nabi jamaah, Nabi datang daripada Madinah. Okay? Habis, air macam mana? Air tak cukup. Kalau semua orang buat macam ni, air tak cukup. Mafi muskilah. Air tak ada. Padang pasir banyak air berdebu. Ada tak debu? Boleh tak tayamum? Tayamum lah untuk salat. Apa yang big problem pasal air? Every time bila saya tengok mereka cakap, ni air tak ada, dia basah, dari kita kena salat. Saya bilang no problem. Tayamum. Nabi ajar kita tayamum. Awak duduk zuhur salat, asar salat, maghrib salat, isyak. Awak tak ada kerja lain. Ini 5 hari untuk ibadat. Selain dapat melontar, habis melontar dah tak ada kerja. Nak tunggu besoknya, baru lontar lagi. Besoknya, melontar lagi. Habis awak semayang jamak-jamak pendek-pendek kan, betul dah habis. Contoh apa buat? Bual. Nanti awak tak percaya cakap saya, awak tengoklah cerita kat Mina.
Kalau pasal bual nombor 1, banyak sangat cerita bual. Even satu masa, saya masih ingat lagi. Sejak saya muda sikit. Tapi yang buat ni bukan orang sini lah, orang Arab. Dekat Mina, bila dah habis lontar kan, tak ada apa-apa nak buat. Dia dah balik pada zaman jahiliah lah. Mereka keluarkan gendang, mereka ketuk gendang. Budung. Umpan pula tu. Dia ketuk gendang, dia nak bernasyid berkasidah. Kerana kejahilan lah. Okay? Jadi orang buat amalan-amalan zaman jahiliah mesti dilakukan sampai hari. So kita ada 5 hari untuk lakukan ketaatan. Kita lakukan sebanyak mungkin, seboleh mungkin, semampu mungkin. Penat tidur. Habis tu bual lah. Bukan tak boleh berbual. Tapi berpada-pada lah. Jangan tujam lah nak bual cerita anak saya sekolah dah tinggi. Lepas ni sekarang dia jadi lecturer. Dia jadi doktor. Satu duduk kat Germany. Satu duduk kat England. Satu duduk dekat Amerika. Begitu begini bulan-bulan ni saya datang pergi haji ni kan. Diorang lah hantar duit. Ni semua anak-anak saya beri duit. Jangan bragging lah. Okey, mana awak cerita orang anak awak gitu, anak awak. Anak saya, adik saya, keluarga saya, bapak saya, mak saya, datuk saya semua cerita. Ini bukan tempat dia. Kita tak mengumpat. Kita puji anak kita baik. Kita puji adik-adik kita bagus. Sehati sejiwa. Saya nak belayar 7 hari 7 malam tidur kat rumah saya. Bisa. Saya nak pergi belayar, saya bebas, besar-besar entah. Awak tak mengumpat. Faham tak? This is bragging. Okay? Awak menceritakan awak ada keluarga yang bagus, gitu, gini. Macam nak takabur tapi bukan takabur. Tapi takabur juga lah adik-adik dia. Jadi awak cerita, buang masa. Kalau kita duduk beribadah, sebelum subuh, betul-betul beribadah, baca tu, baca ni, baca semua doa yang diaturkan oleh ulama. Beli jalan yang dekat dan misalnya, tambah lagi doa sampai isyarak pun belum habis. Waktu isyarak dah masuk, berhenti salat isyarak, salat istihara, sarapan pagi, lepas tu semain surat duha. Banyak kita nak buat. Wirid ni ingat bagi kita nak buat. Bukan nak buat beribu-ribu. Yang warid dari Nabi aja. Kita nak buat. Lepas tu kita tidur. Nak tidur sebelum zuhur? Yes, waktu afdan. Tidur. Dan bangun zuhur. Kalau kita punya syekh, salat zuhur 4, kita ikut dia. Lepas tu kita nak baca wirid lepas solat. Kita nak baca Quran. Quran kalau boleh 5 hari ni, kalau yang mampu, kalau yang larat, kalau yang boleh, khatamlah. Dari Arafah dan 10 Zulhijjah dan 11, 12, 13 Zulhijjah. Boleh khatamlah Quran. Kalau awak hari-hari baca Quran, membaca 1 juzuk tu tak lama, 45 minit, 1 jam pada lewat. Boleh baca 1 juzuk. 5 waktu dah 5 juzuk. Malam lagi buat 1 juzuk, 6 juzuk. 5 hari habis khatam. Kita tak ada masa nak berbual. Kita baca Quran saja. Apa kita baca orang-orang tengok kita rasa macam orang-orang cakap itu asyik nak baca nak ibadah, macam tu tujuh. Yang orang belum cakap, kita rasa. Faham tak? Ini kalau bahasa Arab, qil wa qal. Ada orang Melayu kata, kita rasa, orang kata, ada apa orang cakap. Kan? Ini semua buang. Kalau awak rasa ada, bawa satu plastik bag. This perasaan kau masuk. Kau masuk. Aku ikat kau. Kau jangan kacau. Aku nak beribadat. Jangan fikir orang rasa, orang kata apa. Ingat, ni peduli. Kita datang all the way nak buat ibadat. Faham tak? Kita datang bukan all the way. Kita datang untuk nak berceloteh, nak berbual, nak begitu-begitu. Tak. All the way untuk buat ibadat. Berbual. Orang tanya khabar baik. Alhamdulillah. Kita pernah, kita berhenti. Masa kita begitu ada orang ajak bercakap sepandang dua yang tak sia-sia, yang tidak mengumpat dan sebagainya, tak apalah. Faham tak? Jangan tak bercakap, jangan muka bertangkup, jangan muka masam, ingat, jangan jadi orang yang bakhil. Bakhil tu orang yang pelokek, nak senyum pun lokek. Muka always manis. Jangan ingat, saya dah belajar.
Kita ke Arafah, Mina, Muzdalifah, Ustazah ada pesan ibadat saja. So ini semua orang tak nak ibadat, biarkan diorang punya pasal. Aku takkan layan diorang, aku takkan cakap diorang. Awak terpedaya. Kita cakap dengan orang, kita senyum dengan orang, kita bersalaman dengan orang, kita tegur sapa dengan orang. Tapi ibadat kita lebih banyak daripada ini. Maybe 80%, 90% ibadat, hanya 10, 15, 20% kita bersilaturahim. Jangan salah bawa lah. Jadi kita sekarang dah sampai di Mina, kita akan melontar satu tiang. Okey. Kita tengok melontar Jamrah Kubra di Mina pada 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. The first lontaran ialah 10 Zulhijjah. Satu tiang saja. Okey. Lepas kita lontar, disuruh kita bermalam di Mina. Okey. Sebelum saya tekan ini, saya terangkan. Lagi senang saya terang. Okey. Kita bermalam di Mina ni, dia macam package lah juga. Ini package 4 hari, 3 malam. Atau package 3 siang, 3 hari, 2 malam. So, package mana awak nak ambil? Awak kena confirm dari awal lah kan? Oh, saya ambil package 3 hari, 2 malam. Kalau 3 hari 2 malam, ialah package nafar awal. Tapi nak tanya pula, apa pasal awak ambil nafar awal? Sedangkan Nabi ambil nafar sani. Ada orang, dia nak balik cepat ke Mekah. Rimas duduk kat Mina. Nampak niat dia berubah kan? Dia dah rimas tempat turun rahmat. Mekah pun tempat turun rahmat, tapi ini special, hanya setahun sekali aja berfungsi tempat ini. Hari lain awak pergi ke Mina, tak ada kerja apa-apa tau. Hari lain awak pergi ke Arafah, Muzdalifah, tak ada aktiviti, tak ada yang seperti hari ini. Ini 9, 10, 11, 12, 13 setahun sekali saja. So kenapa kita kena tanya diri kita, saya memilih package 3 hari, 2 malam. Rimas. Ada balik hotel senang. Ada bilik sendiri. Kita kat Mina ni tak ada bilik. Tidur kadang-kadang tak ada tilam. Nasib kita bertuah dapat tilam. Okey. Kita tidur pakai sleeping bag. Sleeping bag? Ya. Habis saya dah tua-tua ni pun nak pakai sleeping bag. Dia kasihlah. Pakai tak pakai tu nasib awak. Habis tak boleh lah, semput saya kat dalam. Nak masukkan badan, kena tarik, semput aku. Tak jadi masuk, terus masuk. Awak bawa lepek awak sendiri, awak tidur misalnya. Okay? Tak nak lah, tak selesa lah. Habis nak pergi bilik air pun, nak line up ke hotel. Dia satu bilik, 4 orang. Satu bilik air, 3 orang. 6 orang, satu bilik air. Selesa sikit kan? So, awak sebenarnya nak keselesaan lah. Awak langgar sunnah Nabi. Ini nafar awal untuk orang darurat. Orang sakit. Orang yang banyak masalah lah. Tapi orang got no problem. Janganlah ambil nafar awal. Nafar sani itulah Nabi buat. Faham tak? Ada orang dia bukan pasal ini, dia kata leceh, nak ambil makan pun leceh. Kita nak minum kopi dia pun tak sedap aja. Kopi tak sedap, kopi dia timbul air dia kat bawah. Betul. Kadang-kadang kena gitu. And then lepas itu, saya pula kalau makan, minum tak ada air sejuk tak boleh. Mesti cool water kena ais. Habis nak beli tu nak kena keluar. Ada orang jual keluar. Dan lepas tu dia jual 1 botol air mineral water ni. Biasa 1 rial. Dia jual 4 rial, 3 rial. Makan tu. Dia haram. Tu jam dia cakap. Dia suka lah. Awak nak beli. Tak mau beli sudah. Dia nak 4 rial. Dia want to buy, you buy. Dia want to buy. Jangan bilang makan untung. Memanglah dia nak untung. Inilah dia punya peluang kan. So because of air mahal, because nak makan nak kena line up, atau dia bilang makan tak ada benda, pagi, petang, siang, malam,
Barangkali kalau muasasah dia kasih package, itulah je makan, tak ada benda lain. Siang, malam, same thing makan. Fed up aku. Dia ada kena 5 hari. Muasasah tak hantar in package macam itu. Dia hantar nasi kuning pagi, petang, siang, malam. 5 hari. Boleh makan? Kalau suka-suka pun nasi lemak misalnya, tak kau nak makan balik 5 hari. Orang suka pun nasi minyak, tak kau makan 5 hari. Betul tak? Ini kena 5 hari nasi warna kuning. Macam mana? Masa aku sudah cepat balik Mekah. Sudah selamat aku kat Mekah. Jagalah banyak orang tersilap kat sini. Ini tempat baik. Apa Allah beri kita makan, alhamdulillah. Awak tak boleh makan barang yang dihantar, makan apa yang awak boleh makan. Faham tak? Apa yang boleh makan, makan. Yang tak boleh makan, kasih orang. Kadang-kadang dia kasih ayam, masak sup. Ada lagi ayam masak sup, atau ayam goreng. Nasi, kek, warna oren satu. Tengok, ni nasi, ni sup, ni ayam. Aku tak boleh makan. Kalau saya lah, saya tak makan ayam ni orang. Okay? So, saya tanya kawan. Tukar. Kek awak kasih saya. Awak ambil ayam saya. Boleh kan? In one time, kita pernah pergi Mekah. Jom saya muda. Dekat Arafah, Mina, Muzdalifah 4 hari. Dia lantakkan, dia kasih kita nasi apa? Nasi yang orang India makan yang bau tu. Apa nama dia? Nasi beras poni. Saya tahu itu Pak. Bapak saya makan. Saya tukar masakkan. Tapi saya tak pernah telan sebiji pun. Tak suka beras tu. Saya nak beras kita juga. Sekali dekat Arafah dia kasih tu. Dia kasih tu, Aminah dia kasih beras tu. Apa nak buat? Tadi pagi dia kasih roti. Roti, nak kata capati, bukan capati, macam Pakistan dia kasih roti. So, saya beritahu dengan orang yang beda, saya bilang, saya tengah ni saya tak ambil nasi, malam pun tak ambil nasi. Saya nak roti ni lebih. Roti ada banyak, so saya ambil, pagi makan roti tu, kan? Tengah ni makan roti tu juga, malam makan roti tu. Tak ada kuah pun tak apa, makan. Jadi kenyang. 5 hari makan roti. Ustazah Hafsah makan sedap. Dia tak kisah sebelum dia makan. Dapat daging, dapat apa. Sejak Ustaz Firdaus baru 2 tahun. Baru 2 tahun Ustaz Firdaus. Jadi semua orang makan, saya tak makan. Saya orang India, bapak saya makan. Saya tak makan. Habis awak, ni mana tak boleh, tak boleh telan. Ayam pun saya tak makan, awak kasih pun saya tak makan. So tak apa, ada roti pun jadi. Faham tak? Tak ada roti biskut, ada pun jadi. Asal aja makan sudah. Jangan cerit-cerit. Jangan nak balik ke Mekah, nak ambil keselesaan, kesedapan kat Mekah sampai awak tidak mau merasa kesengsaraan kita yang kita rasa macam sengsara, macam susah, macam payah, macam ramai. Kalau dibandingkan dengan zaman Nabi Muhammad SAW, yang tak ada jalan raya, tak ada lampu, semua tak ada. Macam mana keadaan? Di sinilah Allah uji kita punya kesabaran. Sabar tak kita menghadapi kesengsaraan, kesusahan? Ini baru kesengsaraan dan kesusahan di dunia, belum di padang mahsyar. So, sebaik-baik ni nasihat saya, kita ambil package 4 hari 3 malam. Macam mana 4 hari 3 malam? Sekarang saya terangkan. 4 hari 3 malam. Kita sampai hari raya 10 siang, 11 siang, 12 siang, 13 siang. 4 hari kan? Malam dia 10 siang malam 11. Malam 12, malam 13. Faham tak? So kita daripada awal hingga akhir lah. Maknanya kita sampai dari Arafah pergi Muzdalifah. Kemudian kalau kita pergi di Mina, bermakna sampai akhir kita tak ada keluar-keluar. Dah settle semua 3 hari kita melontar 10 hari bulan Zulhijjah, kita sampai melontar 1 tiang. Dan tak ada lagi apa-apa kewajipan. Malam tu bermalam dan lepas tu kita lontar besoknya 11, lontar 3 tiang. 7. Okey. Malam dia bermalam 12. Siang lontar 7. Malam dia bermalam nyari siang 13. Lontar 7, balik Mekah.
Itu package yang afdal. Okey, 4 hari 3 malam. Okey, ingatlah itu sebagai satu package untuk mentarbiahkan diri kita. Kita akan bercampur dengan banyak orang. Kita akan berhiwar, berinteraksi, berbual dengan banyak manusia. So jangan tunjukkan sikap-sikap sombong bongkak. Okey, tunjukkan sikap-sikap tawaduk, tunjukkan sikap-sikap mesra. Kita selalu dengar mesra alam. Dengan alam mesra, dengan manusia tak mesra buat apa? Okey, mesra dengan manusia, berbual. Jangan bila kita bual, jangan tolonglah bila berbual tu jangan asyik cerita soal anak saya, mak saya, bapa saya, datuk saya, keluarga saya. Pelajar jangan dengarkan orang bercakap. Okey, jangan suka potong-potong orang bercakap. Kita kena belajar mentadbiahkan diri kita. Kalau kita selalu suka cut orang bercakap, di sana kita belajar jangan potong cakap orang. Dengar. Bila orang bercakap kita, ada orang bercakap dengan dia, yang cakap siapa, ada pelajaran, tak ada perlukan, buat apa pun nak tengok muka dia. Tak mau tengok. Tapi Nabi ajar kita, bercakap dengan siapa pun kita tengok muka dia. Cakap dengan penuh perhatian. Ini kita tarbiyah. Macam-macam boleh ditarbiyah di sana. Awak akan jumpa kerana manusia yang beribadah ni. Awak jangan ingat, orang beribadah ni dia punya mesti dah special, bagus lah. Kerana dia banyak. Kita mesti bersikap toleransi. Lebih kurang. Jangan pandang orang ni punya ibadah remeh-temeh, tak bagus. Dia tu punya baju, alamak, tak teruk wangi baju. Adakah dia baca macam itu? Adakah dia buat macam itu? Jangan. Awak pandai baca. Awak huruf bagus. Tapi kita doa, kadang-kadang Tuhan tak kabulkan. Sebab ada satu titik hitam yang kita tekan. Kita mengatakan aku punya bacaan bagus. Tapi ada orang tu dia baca, kita tengok huruf tak betul, dia doa pun sikit lebih kurang. Tapi kalau dia angkat tangan, pintu langit terbuka. Esok dia wali Allah, awak tak tahu dia wali Allah. Okey. Alah, Makcik Mina tu wali konon. Jangan pandang orang rendah. Awak kenal Makcik Mina dari dulu sampai sekarang. Tapi awak tak kenal Makcik Mina dalam ibadah dan takwa ni. Bila orang lain tidur dia bangun, bila orang lain ketawa dia nangis pada Allah. Kita kenal dia macam itu, tapi dia orang baik. Kalau kita pergi ke Mekah, Madinah ni semua, kita selalu ingat ni semua saudara kita. Okey, satu. Kedua kita ingat, ini semua orang mulia, orang beriman. Alangkah untungnya aku, bertuahnya aku dapat jumpa orang beriman. Walaupun tak tahu nama, dapat tengok rupa, dapat tengok wajah. Orang-orang soleh. Satu daripada obat hati. Satu daripada obat hati ini yang kita dapat buat di Mekah, Madinah. Tau? Hendaklah dia banyak bangun malam di Mekah, Madinah. Kita malam beribadah. Okay? Hendaklah dia banyak baca Al-Quran. Hendaklah dia banyak menangis. Banyak merendahkan diri. Dan hendaklah dia bercampur dengan orang-orang soleh. Masya Allah, 5 ni kita dapat. Kalau kita pergi Mekah, Madinah untuk umrah, untuk haji, untuk apa pun. So kita akan jumpa. Kalau kita perasan hati kita tawaduk, ni semua orang soleh, ini semua orang beriman, ini semua saudaraku. Pukul 3 dah pergi masjid untuk solat sampai subuh. Hari-hari kita baca Quran. Bila kita dah belajar, kita buat sesuatu dengan air mata. Masya Allah, bersih hati kita. Insya Allah, yakin tak? Okay. So kita, sekarang kita faham, kita lontar dan kita bermalam. Dan bermalam ni saya ingatkan, bukan makna awak mesti tidur kat Mina. Namanya bermalam, ada ulama mengatakan mesti nak 6 jam. Tapi kita ingat, pendapat ulama tu banyak. Nabi cakap bermalam, tapi ada ulama kata sepenuh malam, ada ulama kata 6 jam, ada ulama kata 4 jam. Ya ada ulama kata 3 jam, ada 1 jam pun cukup. Yang ada dia daripada Muzdalifah tu dia jalan pelan-pelan masuk ke Mina waktu malam. Okey? Dan bermalam tu bukan mesti tengah malam, awal malam pun malam juga. Dia tak ada kata macam Muzdalifah dia 12 malam sampai subuh. Bermalam di Mina tak ada pukul 12 malam. Dari maghrib sampai subuh.
So satu orang tu masuk, dia keluar balik, no problem. Ada orang buat, dia daripada Arafah, dia pergi Muzdalifah. Okay? From Muzdalifah, dia terus pergi ke Mekah, dia tawaf, dia tahlul. Dia bersihkan diri ke hotel. Dan dia pergi ke Mina. Dia lontar jamrah untuk 10. Okay? Dan dia duduk, dia pergi barangkali lepas main raya kat Mekah, dah apa semua, lepas Zuhur dia keluar, dia pergi ke Mina, dia lontar jamrah. Okay? Dan dia pergi kat Mina, dia dah lontar jamrah, dia duduk kat Mina sampai maghrib, sampai Isya. Okay? Pukul 9, pukul 10 malam, dia keluar balik Mina, dia balik Mekah, dia balik hotel dia. Dia dah dapat pemalam. Faham tak? So besok dia datang petang, dia semayang subuh dekat Masjidil Haram, Zuhur di Masjidil Haram, Asar semayang Masjidil Haram. Lepas tu, lepas semayang Asar dia keluar. Jalan kaki pun sampai. Bukan tak jauh. Awak keluar daripada tempat Safa Marwah tu, kan? Jalan straight saja. Masuk terowong keluar Mina. Okay? Ini awak kata, mana kita tahu? Awak tak tahu pun boleh tahu. Senang je. Saya dulu pun tak tahu. Okay? Bila masa saya pergi haji satu ketika, mak mertua saya dah sakit. Dah tak boleh buka mata, tak apa. Sekarang macam mana? Bas tak ada, kereta tak ada, hampa tak ada. Jalan kaki je. Daripada Mina, jalan kaki. Balik ke Mekah. Bawa orang sakit. Just jalan. Habis nak jalan-jalan, jalan je. Senang saja. Straight line. Okay? Daripada tempat Safa Marwah, straight line ke Mina. 5-6 kilometer. Boleh jalan punya. Sekarang start jalan lah. Jadi dah exercise kan. So ada orang dia pulang balik. Dia tak tidur, dia tidak bermalam terus kat Mina. Dia pulang balik. Dia bermalam, dia tidur semua kat hotel dia. Petang, lepas asar, semayang asar dekat masjid, dia jalan, makan dia pergi. Dia duduk, dah sampai dekat Mina, dah maghrib. Semayang maghrib, semayang Isya, pergi melontar, gedebak-gedebuk, pukul 10-11 malam, dia patah balik. Ada orang tak begitu. So, jangan terperanjat kalau tu ada orang cuma sekejap saja. Okay, ada orang terus duduk kat situ, bertunggu tangga kat situ. So, no problem. Okay? Dah cukup dah pukul 11. Okay. Ini ada apa? Di rayuan sekali lagi minta tolong kepada awak semua. Ini apa? Paket untuk beli ayam Arnold's. Sampai valid sampai 31 hari bulan Julai. So siapa yang boleh bantu masjid dapat 1 ekor ayam, beli, bila tidak senang boleh pergi ambil. Wallahu a'lam. So kelas kita ditutup 2 minggu. Minggu depan 6 hari bulan kan? 6? No. 1, 2, 3, 4, 6 dan 13 tak ada kelas. Kelas dibuka semula pada 20 hari bulan. Okay? So insyaAllah, dan mungkin 20 hari bulan, form bengkel haji dah sedia. Kita akan adakan 1 hari, kita punya kelas sampai akhir Syakban. Akhir Syakban, mungkin 8 Julai. Biasa akhir Syakban, the last Monday. Dan lepas tu kita tutup untuk Ramadan. Mana kelas dah habis lah, pelajaran semua dah habis. Tutup untuk Ramadan. Dan 8 hari bulan Ogos, 8 bulan September, bulan 9, 8 hari bulan, kita ada bengkel haji. Mana workshop dari 9 pagi sampai pukul 6 petang. Okay? Dan itu akan dikenakan bayaran lah. Siapa pun boleh hadir. Awak kata orang ni tak pernah belajar dengan ustazah, boleh tak dia datang? Boleh. Dari dia pergi ikut syekh lain. Saya bukan syekh haji. Siapa pun boleh datang kelas ni. Saya ada saudara saya, dia nak datang, dia nak dengar. Boleh. Awak nak buat berapa orang boleh. Tapi setiap orang satu bayaran. Ini setahun sekali masjid buat demikian. Awak akan diberi makan pagi, makan tengah hari, minum air petang, ada nota, dan awak akan dapat minimum 3 risalah. InsyaAllah. Okay, cuba stok lagi ada, awak akan dapat 3 risalah. Yang satu ini, tengok keadaan kalau ada barang. Kalau ada, awak dapat tak? Kalau tak ada, tak dapat. Itu tak janji. Yang 3 ni insyaAllah. Kalau ada keuntungan lebih duitnya, ialah untuk dana masjid. Okay, so kita akan buat di sini dan kita akan tutup dengan doa. Okay,
So bila 12 bulan buka, form dah ada, ambil bawa balik, isi cepat-cepat, isi cepat dah. Jadi kita dapat kira orang berapa banyak. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فاحكنا فاحك أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع ذكر النساء وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلا أزكي عمولا معنا زور خير ونفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقرب الرضا منك الريب واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استرات تكرم من ستر وصلاة الله تأشر بالصفاء من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصبر مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسار وفي رضا ولا تولنا وليا السر ولا تجعلنا ممن خلق عمرك وعسر وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد المختار وآله الطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.